Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ini adalah Datuk Dr. Chong Chi Kiong, Dr. Nur Hayati Rusli, Dr. Hisham Shah dan Datuk Dr. Nur Hizan. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 11 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada kejangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 8,476 kes, iaitu bersamaan dengan 97.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 6 Julai 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 5 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,668 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan peboleh jangkitan COVID-19 adalah semakin berkurangan ke 71 kes hari ini. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, daripada 5 kes baru yang dilaporkan hari ini, 3 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan 2 warga negara Malaysia dan 1 bukan warga negara, iaitu pemastautin tetap. 2 kes penularan di dalam negara adalah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 1 kes bukan warga negara dari saringan di dalam komuniti oleh pejabat kesihatan daerah, iaitu seorang pekerja di restoran. Di negeri Selangor, 1 kes warga negara Malaysia, iaitu saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19, iaitu kes 8,649. Kes baru ini merupakan ahli keluarga pada kes yang positif. Sehingga kini terdapat 2 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan kedua-dua kes tersebut memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes, iaitu bersamaan dengan 1.39% daripada jumlah keseluruhan kes. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan status terkini bilangan person under surveillance, iaitu PUS, yang didischarge daripada pusat kuarantin pada 10 Jun 2020 dan kemudian dia diletakkan di bawah home surveillance order sehingga 6 Julai 2020 jam 12 tengah hari. Daripada jumlah 5,804 individu di bawah arahan home surveillance order ini, 414 orang masih perlu menjalani ujian COVID-19 pada hari ke-13. Jumlah ini adalah 206 orang kurang daripada jumlah yang telah dilaporkan pada 2 Julai 2020. Selebihnya iaitu 5,390 orang telah diberi pelepasan atau home release order selepas saringan hari ke-13 didapati negatif. Namun, bilangan ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa berdasarkan maklumat yang diperolehi dari Pejabat Kesihatan Daerah dan Jabatan Kesihatan Negeri. Kita perlu mengambil iktibar daripada situasi di negeri Victoria di Australia yang membuat pengumuman untuk menutup 55 laluan masuk di sepadan negeri dengan New South Wales selepas kes COVID-19 kembali meningkat di sana. Ini susulan pada jangkitan virus itu kembali menular di beberapa bandar utama dan salah satu faktor ialah berlaku pelanggaran SOP oleh penduduk yang pulang dari luar negara di pusat-pusat kuarantin. Pihak Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua penggembara yang pulang ke Malaysia dalam pematuhan kepada syarat-syarat perintah ini, termasuk hadir ke klinik kesihatan atau klinik swasta untuk membuat saringan hari ke-13. Kementerian Kesihatan juga menyampaikan penghargaan kepada pihak Pejabat Kesihatan Daerah dan Polis Diraja Malaysia atas kerjasama mereka dalam aktiviti pengesanan individu yang perlu menjalani saringan hari ke-13. Kementerian berharap agar penggembara yang pulang ke Malaysia terus memberi kerjasama kepada pihak Kementerian Kesihatan dan patuh kepada syarat-syarat di bawah Home Surveillance Order.
Hari Zoonosis Sedunia disambut setiap tahun pada 6 Julai di seluruh negara bagi menyatakan komitmen berterusan untuk mencegah, mengawal dan membasmikan penyakit-penyakit zoonosis serta meningkatkan pengetahuan dan kesedaran orang ramai mengenai penyakit zoonosis. Selain itu, pada tarikh ini juga Louis Pasteur telah berjaya mencipta vaksin rabies pada tahun 1985, iaitu vaksin pertama bagi merawat dan mencegah penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis adalah penyakit berjangkit yang berlaku antara haiwan dan manusia. Dia mempunyai hubungan rapat di antara manusia, haiwan serta persekitaran di mana manusia dan haiwan saling berinteraksi. Penyakit ini boleh disebabkan oleh pelbagai patogen, penyakit seperti virus, bakteria, kulat dan juga parasit. Setiap tahun dijangkakan 1 daripada 3 orang di dunia akan dijangkiti penyakit zoonosis. Sempena sambutan Hari Zoonosis Sedunia 2020, Kementerian Kesihatan berharap penglibatan orang ramai dalam pencegahan penyakit-penyakit zoonosis dapat dipertingkatkan melalui yang pertama, amalan kebersihan kendiri yang tinggi dengan kerap mencuci tangan dengan sabun dan air yang bersih terutamanya selepas mengendalikan haiwan. Yang kedua, lindungi diri anda untuk mencegah daripada digigit oleh nyamuk, pijal dan kutu. Yang ketiga, elakkan dari digigit atau dicakar oleh haiwan. Yang keempat, simpan, masak dan kendalikan makanan dengan cara yang betul dan selamat. Pastikan daging ataupun bahan mentah yang lain dimasak secukupnya sebelum dimakan. Dan yang kelima, pastikan aktiviti riadah atau rekreasi dilakukan di tempat yang diselenggarakan dengan baik serta dalam keadaan yang bersih. Jika dibandingkan prevalence penyakit zoonosis daripada tahun-tahun yang lepas, didapati terdapat penurunan kes penyakit-penyakit ini. Amalan kebersihan kendiri yang tinggi dan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan di negara kita sememangnya telah menyumbang kepada penurunan kes penyakit zoonosis seperti leptospirosis, rabies, brucellosis, Japanese encephalitis, Q fever dan malaria nolasai. Berikut adalah perbandingan bilangan kes daripada tahun 2016 sehingga ke Jun 2020. Bilangan kes zoonosis di Malaysia iaitu dibandingkan pada tahun-tahun 2016 sehingga Jun 2020 kita dapati ada pengurangan kes. Pihak Kementerian Kesihatan menyuruh agar orang ramai terus kekal waspada dan amalkan nasihat-nasihat kesihatan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu elakkan 3S ataupun 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, wash. Sangat digalakkan memakai alat pelitup hidung dan mulut, iaitu face mask di tempat awam atau jika bergejala, wear, dan warn, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti yang pertama, elakkan bersalaman dan bersentuhan. Yang kedua, amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Yang ketiga, dapatkan rawatan segera jika bergejala. Yang keempat, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung. Dan kelima, lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, ingatlah kepada SOP. S adalah syarat-syarat yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. O ialah orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial, diamalkan pada setiap waktu iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga di luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.
Seterusnya, rumusan kes kluster COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Bilangan sampel yang ambil setakat ini adalah 42,023 sampel dan bilangan kes positif adalah 3,375 kes. Dan kes yang masih aktif hanya tinggal satu kes sahaja. Kes yang sembuh telah meningkat pada 3,340 kes. Kes kematian kekal 34 kes. Dan kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling telah melibatkan 5 generasi dan pada hari ini tiada pertambahan kes. Seterusnya dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 453 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 6 Julai 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 24,324 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini adalah 20,634 iaitu bersama dengan 84.8%. Jumlah kes yang positif dikesan ialah 733 kes bersama dengan 3.6%. Mereka yang bergejala adalah kekal 98 kes iaitu 13.4% dan mereka yang positif dan tidak bergejala adalah kekal 635 kes bersama dengan 86.6%. Dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 453 pasar di seluruh negara sehingga 6 Julai 2020. Jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang dikenal pasti adalah 45,527 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 34,771 individu bersama dengan 76.4%. Jumlah kes yang positif dikesan kekal 276 kes bersama dengan 0.8%. Mereka yang bergejala kekal 38 kes iaitu 13.8%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 238 kes iaitu 86.2%. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 425 pusat jagaan warga emas di seluruh negara sehingga 6 Julai 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 18,212 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 16,363 individu bersama dengan 89.8%. Jumlah kes positif yang dikesan ialah 30 kes bersama dengan 0.2%. Mereka yang bergejala kekal 5 kes iaitu 16.7%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 25 kes iaitu bersama dengan 83.3%. Dimaklumkan laporan rakyat Malaysia dan pemastautin tetap yang pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 6 Julai 2020 dan dikesan positif COVID-19 adalah sejumlah 643 kes. Pada hari ini ada pertambahan 3 kes iaitu 2 rakyat Malaysia dan seorang pemastautin tetap dan masing-masing satu kes pulang daripada New Zealand, United Kingdom dan Indonesia. Seterusnya dimaklumkan laporan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 di kalangan warga asing sehingga 6 Julai 2020 adalah sejumlah 63,014 individu. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 2,581 kes. Daripada jumlah tersebut, 32 pesakit masih dirawat dan diasingkan di hospital. 2 pesakit masih dirawat di ICU dan memerlukan bantuan pernafasan. Jumlah kes kematian kekal 5 kes iaitu bersama dengan 0.2%. Seterusnya dimaklumkan jumlah pesakit yang masih dirawat dan diasingkan di hospital sementara MAIPS adalah hanya 3 pesakit. Iaitu kalau kita lihat, 1 ialah warga negara dan 2 bukan warga negara. Dan setakat ini jumlah kumulatif kes yang dirawat di hospital sementara MAIPS adalah 1,382 kes. Dan 1,379 kes telah pulih dan discharge iaitu bersama dengan 99.8%. Seterusnya dimaklumkan laporan 4 kluster depo tahanan imigresen sehingga 6 Julai 2020. Depo tahanan imigresen Bukit Jalil, individu yang disaring kekal 1,661, jumlah kes positif kekal 647, melibatkan 644 bukan warga negara. Yang kedua, depo tahanan imigresen Sepang, individu yang disaring kekal 1,477, jumlah kes yang positif kekal 62, melibatkan kesemuanya bukan warga negara.
Depo Tahanan Immigration Semenyih tamat tempoh pengawasan pada 21 Jun 2020. Jumlah individu yang disaring adalah 1,785, jumlah kes yang positif kekal 66 dan melibatkan 65 bukan warga negara. Dan yang terakhir adalah Depo Tahanan Sementara Immigration Putrajaya tamat tempoh pengawasan pada 26 Jun 2020. Individu yang disaring ialah 101 dan jumlah kes positif adalah 2. Sejumlah 777 kes didapati positif di 4 kluster depo tahanan imigresen dan melibatkan 4 warga negara iaitu warga kerja imigresen dan 773 bukan warga negara iaitu orang kena tahan. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif Malaysia sehingga 6 Julai 2020. Tiada pertambahan kes pada kesemua 14 kluster yang masih aktif pada hari ini. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian 56 makmal COVID-19 yang menjalankan ujian RT-PCR sehingga 5 Julai 2020. Ada pertambahan satu lagi makmal swasta menjadikan jumlah 56 makmal. Jumlah kapasiti adalah 37,004 ujian seharian. Jumlah ujian seharian semalam adalah 4,915 iaitu bersamaan dengan 13%. Seterusnya laporan jumlah kumulatif surveillance ujian COVID-19 untuk pesakit yang akan menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan sehingga 5 Julai adalah sejumlah 54,886 pesakit. Dan daripada jumlah tersebut, jumlah kes yang dikesan positif COVID-19 adalah 21 kes iaitu bersamaan dengan 0.1%. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian rapid test kit antigen sehingga 5 Julai adalah sejumlah 61,456 ujian dan jumlah kes yang dikesan positif adalah 162 kes bersamaan dengan 0.3%. Dan kesimpulan pada hari ini kita telah catatkan 5 kes positif COVID-19 di mana 3 kes adalah kes import, masing-masing satu kes pulang pada New Zealand, Indonesia dan United Kingdom. Kita ada 2 kes penularan tempatan iaitu satu kes saringan kontak rapat pada kes nombor 8,649 dan satu kes saringan tempat berisiko tinggi iaitu seorang bukan warga negara dan pekerja restoran. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum. Saya Marlia dari RTM. Soalan saya ialah bagaimanakah dengan pesakit luar negara yang dijadual menjalani rawatan atau pembedahan di negara ini, dan jika dibenarkan kategori pesakit luar negara yang bagaimana dibenarkan dan syarat yang ditetapkan, dan begitu juga sebaliknya membabitkan pesakit dalam negara yang ingin mendapatkan rawatan yang telah dijadualkan ini untuk kes-kes mendesak. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita lihat sekarang ni, kalau mereka yang ingin dapatkan rawatan di hospital swasta di negara kita, mereka kena menghubungi MHTC, Malaysia Healthcare Travel Council, dan juga memohon pada hospital tersebut. Jadi rujukan akan dirujuk pada hospital swasta, dan jika hospital swasta setuju menerima kes tersebut, barulah akan diselaraskan oleh Malaysian Healthcare Travel Council. Good day, Dato'. So, 6 voters were seen to display COVID-19 symptoms at the Chini by-election. So, did they undergo any form of COVID-19 testing? If yes, what are the results? Thank you. Thank you for the question. Yes, we have 6 patients with symptoms, cough and cold and etc. So, we isolated them and they managed to cast their vote. But more important, we proceed to do the investigation for them. So far, none of them have been detected positive. Good evening, Dato'. We've seen the active cases have gone down to 71 today. How soon do you think we can achieve 0 active cases? And when we arrive there, what does it mean for the country? What sort of things can happen? Thank you. So thank you very much. So we look into the infectivity, the cases, active cases. We have isolated them. So the cases are less now to 71 cases.
And in our daily cases are also less now, single digit most of the time. So we have isolated them again. And if there's no increase in terms of the daily cases, then you'll see that after 2 weeks, these 71 cases will become less and less. And that's a good sign for us. That means the infectivity of such patient is less in our community. So we do know the virus is in the community, but what is more important is to prevent the infection and break the transmission of COVID-19. So we certainly would encourage the public to continue to adhere to the SOP that is being drafted by Ministry of Health and make sure that we comply. So social compliance is important, social responsibility and discipline is equally important for us to make sure that we can, in this country, break the chain of COVID-19 transmission, even though we do not have the vaccine in place. So it's not impossible for us to bring down the cases, but we need to comply to our SOP. We have seen from other countries, they manage to control, but the moment we ease and relax and do not comply to the SOP, certainly the cases or the COVID-19 can actually come back. So it's important for us to comply to our SOP. Dato' DG, I think you have mentioned there's one non-Malaysians in KL tested positive who is a restaurant worker. Can we know how many number of customers was detected by MOH as close contact or requires to undergo testing for this? Thank you. So this case actually been followed up closely in terms of before this restaurant worker start work. So and then it was being tested. So it tested positive, and we screened the whole restaurant as well. So I think we are still doing the screening, and we do not have the full report at the moment. Selamat petang Dato' Sri, Kumara daripada Malaysia Gazette. Soalan saya, terdapat penemuan varian terbaru virus COVID G614G dan ia dikatakan tersebar dari Eropah ke Amerika Syarikat, dan mutasi itu dikatakan menjadi lebih mudah berjangkit tetapi tidak memberi kesan lebih teruk kepada mereka yang dijangkiti. Ini menurut penemuan penyelidik daripada sebuah institut di California. Soalan saya, sejauh mana kemungkinan ataupun risiko virus ini boleh masuk ke Malaysia, dan apa persediaan KKM? Terima kasih. Kalau kita lihat setiap hari dalam tempoh 6 bulan ni, kita ada pembelajaran baru untuk mengenal pasti sifat virus ini. Dan dibandingkan coronavirus yang lain, kita dapati COVID-19 ni memang dia sifat dia ialah cepat, mudah untuk merebak. Yang itu yang satu. Yang kedua, jangkitan dia, kalau kita lihat sekarang ni dalam tempoh 6 bulan dia dah menjangkiti lebih pada 10 juta pesakit ataupun kes dalam seluruh dunia. Jadi memang kalau kita kaji, telah dilaporkan besar kemungkinan ada mutasi ataupun perubahan iaitu pada G614 iaitu genetic code tersebut. Jadi besar kemungkinan kalau ada perubahan ni, jadi virus tersebut akan merebak dengan lebih cepat lagi. Tetapi kadar kematian pun sekarang ni kita lihat walaupun dikatakan kurang, tetapi mereka yang berisiko tinggi, kadar kematian semakin meningkat. Jadi kepada mereka yang berisiko tinggi. Jadi yang ini ialah salah satu sifat yang kita telah dimaklumkan oleh kajian, dan juga kita perlu menjalankan lebih banyak kajian sama ada mutasi-mutasi yang berlaku akan menjadikan virus tersebut super spreader. Jadi ini telah dikesan ataupun dimaklumkan daripada beberapa kajian. Jadi di Kementerian Kesihatan kita telah pun arahkan Institut Penyelidikan Perubatan untuk menjalankan kajian-kajian tersebut supaya kita dapat maklumat yang terkini dan sifat-sifat virus tersebut. Dan ini merupakan satu peluang untuk kita untuk mengenal virus tersebut, dan mungkin kita akan menang pasti kalau kita kenal virus tersebut, maka kita pun boleh mencipta vaksin dan sebagainya dan rawatan untuk virus tersebut. Jadi sekarang ni adalah tempoh yang singkat, 6 bulan, kita pun telah mempelajari
banyak sifat-sifat virus tersebut dan kaedah-kaedah yang ni kita akan guna pakai untuk kita menjalankan penyidikan vaksin dan rawatan. Assalamualaikum Dato'. Kalau kita lihat kluster terbesar negara itu kluster Sri Petaling akhirnya mencapai kejayaan dengan hanya satu saja kes aktif pada hari ini. Jadi baik sejauh mana Dato' melihat kes itu akan berkurangan pada SIFAR dan tahniah kepada KKM dan apa komen Dato' berkenaan dengan kluster tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat memang dalam tempoh 4 bulan kita telah dikejutkan dengan kluster perhimpunan Sri Petaling dan kita telah dimaklumkan seminggu ataupun 8 hari selepas kluster tersebut berkumpul iaitu dari 27 bulan 2 sehingga 1 bulan Mac 2020 dan apabila kita dimaklumkan pada 9 hari bulan Mac kebanyakan daripada mereka ini telah pulang pada kampung ataupun negara masing-masing. Jadi kita dimaklumkan 16,000 orang telah kumpul pada masa itu iaitu 1,500 daripada luar negara dan 14,500 dalam negara. Tetapi kebanyakan daripada mereka pun telah kembali pada kampung ataupun negeri masing-masing. Jadi tindakan kita ialah tindakan bersepadu dengan kerjasama semua pihak telah berjaya mengesan dan juga mengawal penularan jangkitan di kalangan COVID-19 di kalangan jemaah tabligh inilah. Kalau kita lihat ada kematian 34 kematian melibatkan generasi yang tabligh ini dan kita harap dalam masa terdekat mungkin dalam tempoh seminggu 2 kita akan tamatkan pengawasan dan juga pemantauan kluster COVID-19 di kalangan perhimpunan Masjid Sri Petaling. Jadi ini merupakan satu kejayaan kerjasama sepadu antara kementerian dan juga agensi-agensi yang lain melaksanakan tindakan untuk mengesan mereka dan juga apabila kita mengesan mereka kita akan melaksanakan ujian dan sebagainya. Dan kerjasama daripada jemaah tabligh pun baik iaitu bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan untuk tampil ke depan untuk melaksanakan ujian dan sebagainya. Jadi ini kalau kita bekerjasama dengan sepadu antara kerajaan dan juga orang ramai, nescaya kita dapat membendung penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Okey, kalau tak ada lagi soalan, saya ingin mengambil kesempatan ini mengingatkan rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP dan peperangan kita belum berakhir dan kita kena jaga kena jaga keluarga kita, kena jaga komuniti kita dan menjaga negara kita dan insya-Allah dengan tindakan sepadu kita akan berjaya menamatkan penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.